Saya akan mulakan pembentangan tugasan 2 kumpulan 5 yang bertajuk Sekolah Vernakular dan Hubungan Etnik. Sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia terbahagi kepada beberapa peringkat. Yang pertama sekali, peringkat pendidikan prasekolah, peringkat pendidikan rendah, peringkat pendidikan menengah dan peringkat pendidikan selepas menengah. Kursus pengajian pada peringkat pendidikan rendah terbahagi kepada dua, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan merupakan lanjutan daripada sekolah vernakular di Malaysia yang berasaskan kaum. Terdapat dua kategori jenis sekolah kebangsaan, iaitu SJK Tamil dan SJK Cina. Sekolah vernakular juga adalah sekolah yang diwujudkan mengikut bahasa ibunda kaum masing-masing. Di samping itu, sistem pendidikan vernakular adalah antara sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak British pada era zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Tujuan pendidikan vernakular diwujudkan adalah untuk memisahkan kaum Cina, India dan Melayu. Dengan wujudnya sistem pendidikan berasingan ini, pihak British dapat mengawal sebarang interaksi etnik dan masyarakat majmuk. Selain itu, hal ini membolehkan pihak British untuk menghalang sebarang perpaduan kaum untuk berlaku di Tanah Melayu. Sekolah vernakular pada ketika itu hanya menyediakan pendidikan sekolah rendah kepada kaum Melayu dan India. Manakala kaum Cina pula disediakan pendidikan daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kelayakan yang paling rendah kepada kaum India dan kaum Melayu agar dapat memenuhi keperluan ekonomi dari segi tenaga manusia di tahap yang paling rendah. Saya ingin membentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian ini berfungsi untuk kita mengkaji dan mengenali kesan bagi sesuatu situasi. Bagi tajuk sekolah vernakular dan hubungan etnik, pertama, kami ingin mengkaji kesan apabila sekolah vernakular ditubuhkan yang telah menjejaskan hubungan etnik dan identiti bangsa yang semakin memburuk. Ianya disebabkan pengasingan sekolah mengikut bangsa masing-masing telah dilakukan. Kedua, kami ingin mengkaji cara pemikiran setiap pelajar apabila sekolah vernakular diwujudkan di Malaysia, sama ada ianya memberi jurang komunikasi antara pelajar berlainan kaum. Ini berlaku kerana sekolah vernakular hanya memberi tumpuan kepada bahasa bangsa mereka tersendiri. Okey, dalam poin ini kita akan melihat cara pemikiran bagi setiap pelajar atau individu apabila sekolah vernakular ditubuhkan di Malaysia, sama ada yang memberi jurang kepada antara satu sama lain kepada kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Dan dari situ kita akan melihat ketidakfahaman antara satu sama lain apabila berlainannya cara pemikiran. Okey. Seterusnya, yang ketiga, objektif kajian ialah mengkaji kesan apabila bahasa ibunda kaum majoriti sahaja yang kerap dipertuturkan manakala bahasa kebangsaan boleh disisihkan. Dalam poin ini membincangkan kesan kepada pendidikan kebangsaan kerana dilihat dari aspek sosial adalah kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia, dan ia memberi kesan kepada penyebabnya perpaduan kaum yang sukar untuk dipupuk antara satu sama lain. Okey, terdapat 6 kajian literatur yang ingin saya dan kawan saya membentangkan hari ini. Jadi kita lihat kajian yang pertama. Okey, Hadi Azmi ada menulis artikel tentang sistem sekolah bagat liran halang capai perpaduan di Malaysia. Okey, artikel tersebut menceritakan tentang perpaduan etnik tidak dapat dicapai kerana wujudnya sekolah vernakular di Malaysia. Okey. Sebagai contoh sekolah vernakular di Malaysia ialah sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey. Perlembagaan Persekutuan membenarkan sekolah vernakular tersebut menggunakan bahasa ibunda mereka. Hal ini perpaduan tidak dapat dicapai kerana mereka dibenarkan menggunakan bahasa ibunda mereka, sebagai contoh bahasa Cina dan bahasa India, dan bukannya bahasa kebangsaan sendiri iaitu bahasa Melayu sebagai medium pembelajaran dan komunikasi antara satu sama lain di waktu sekolah. Okey, bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bahawa kita memasukkan sekolah vernakular yang ada di Malaysia, perpaduan etnik dapat dicapai.
kajian yang kedua. Nozina Yahya telah menuliskan satu artikel yang bertajuk Ubah Sekolah Vernakular kepada Satu Aliran. Artikel tersebut membincangkan tentang perpaduan etnik dapat dicapai sekiranya semua jenis sekolah kebangsaan menjadikan satu aliran. Profesor Dr. Teo Kok Siong mengatakan pembentukan identiti terhalang sekiranya sekolah vernakular tersebut diteruskan sehingga pada masa hadapan. Beliau telah mencadangkan untuk masukkan sekolah vernakular di Malaysia, tetapi terdapat segelintir rakyat Malaysia yang enggan ataupun yang tidak bersetuju dengan beliau kerana mereka tidak mempunyai kepercayaan terhadap kaum lain. Sebagai contoh, kaum India dan kaum Cina tidak mempunyai kepercayaan terhadap kaum Melayu. Profesor Maia Dr. Wan Mazuki Wan Jaafar mengatakan bahawa sistem sekolah yang tidak selaras menjadi punca hubungan etnik tidak dicapai. Ianya kerana murid-murid di sekolah vernakular lazimnya berkomunikasi menggunakan bahasa ibunda mereka sahaja dan bukannya bahasa Malaysia iaitu bahasa kebangsaan. Seterusnya mari kita lihat kajian ketiga. Kajian ketiga, Mio Khairul Azrin bin Mio Jamaluddin ada menulis satu jurnal yang bertajuk Sistem Pendidikan Malaysia Dasar Cabaran Perpaduan ke arah Pelaksanaan ke arah perpaduan di Malaysia. Dalam jurnal tersebut terdapat beberapa perkara yang dibincangkan seperti latar belakang sistem pendidikan Malaysia, sistem pendidikan selepas kemerdekaan, hala tuju sistem pendidikan dan juga isu-isu dan masalah-masalah yang timbul dalam sistem pendidikan. Dengan kesinambungan dengan tajuk yang diberikan dalam kajian tersebut mengatakan bahawa perpaduan ini tidak boleh dicapai sekiranya sekolah vernakular diteruskan. Bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak menyatakan bahawa beliau ingin membuat satu aliran sekolah sahaja, tetapi sebagaimana kajian kedua terdapat segelintir rakyat Malaysia yang tidak mahu ataupun tidak bersetuju dengan cadangan tersebut kerana mereka tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan terhadap kaum yang lain. Mereka mempunyai keyakinan dan kepercayaan terhadap kaum mereka sahaja. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Nura Awatif. Terima kasih. Akan meneruskan bahagian kajian literatur rujukan keempat yang bertajuk Hubungan Etnik Negara Lemah Kerana Sekolah Pelbagai Aliran. Sumber daripada Ismail dan Muhammad Afendi Ishak Yahya, menerusi Berita Harian Laporan 2018. Menerusi pembacaan daripada artikel ini, antara dapatan kajian yang dapat saya bungkaikan adalah sistem pendidikan pelbagai aliran yang wujud dalam negara kurang memuaskan dan memberi impak perpaduan terhadap hubungan etnik di negara. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Profesor Bahasa Melayu dan juga Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kebangsaan Universiti Kebangsaan Malaysia telah berpendapat bahawa wujudnya sekolah pelbagai aliran dalam negara yang membenarkan pengasingan etnik pada usia yang cukup muda telah menjadi cabaran di mana banyak membabitkan hak dan keistimewaan orang Melayu. Beliau juga menyifatkan sistem pendidikan di negara kita sebagai kiasan kenal Cina, iaitu perkenalan yang tak mesra dan hanya di permukaan sahaja kerana pengasingan etnik dari bermula sejak tadika telah menyebabkan penyukaran pencantuman di peringkat menengah. Hal ini berlaku kerana di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan setiap kaum berpegang teguh dengan sentimen kaum masing-masing, dan situasi sebegini telah menyebabkan penyukaran untuk kita menyelaraskan persefahaman antara kaum. Sistem pendidikan satu aliran seperti di Singapura, Indonesia dan Thailand sewajarnya menjadi role model terhadap negara kita sebagai salah satu cara ataupun solusi untuk kita menyelaraskan sistem pendidikan antara kaum. Hal ini kerana jika kita hanya menggunakan satu aliran sahaja, percanggahan kaum ataupun percanggahan ketidaksependapatan boleh dielakkan.
Beliau juga menzahirkan rasa sedih kerana masih terdapat segelintir warga negara Malaysia yang masih belum fasih berbahasa Melayu, sedangkan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan ibunda kita walaupun mereka sudah lama menetap di Malaysia. Hal ini kita dapat lihat menerusi video viral di laman sosial seperti di Facebook, Twitter, di mana masih ada rakyat Malaysia bila disoal mereka tidak mampu bertutur menggunakan bahasa Malaysia. Menerusi rujukan keempat, kita dapat melihat bahawa pentingnya untuk kita menerapkan pendidikan bahasa terutamanya di usia muda agar kita dapat mengelakkan pelbagai krisis pencegahan kaum daripada berlaku. Untuk sumber rujukan yang kelima, yang bertajuk Aspek Pendidikan dalam Hubungan Etnik, sumber daripada Kasim Tukiman Zaliza Muhammad Nasir, dan menerusi artikel ini, dapatan kajian yang diperolehi adalah pendidikan selepas Perang Dunia Kedua dan pelaksanaan Perlembagaan Melayu Dunia menyumbang kepada fenomena hubungan etnik yang tidak harmoni dan percanggahan perkauman. Sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh British walaupun selepas kemerdekaan masih menimbulkan masalah perpaduan kepada negara kerana wujudnya kepelbagaian sekolah mengikut kaum dan tempat tinggal. Sebagai contoh, untuk kaum Melayu, hanya sekolah-sekolah Melayu ataupun aliran Inggeris yang memberi tumpuan kepada golongan atasan dan sekolah Melayu aliran agama sahaja yang dibenarkan. Manakala untuk Tamil, sekolah Tamil dibuka di estet-estet. Tidak ada pelajaran di peringkat menengah dalam bahasa Tamil dan mereka juga harus bekerja sebagai pekerja estet setelah tamat pengajian. Manakala untuk kaum Cina, guru-guru dan juga buku teks yang digunakan di sekolah ini dibawa dari negara Cina. Justru itu, pelajar Cina lebih mementingkan pergolakan politik, ekonomi dan sosial yang berlaku di negara Cina berbanding di tanah Melayu sendiri. Fakta di atas menunjukkan aliran pendidikan di negara ini pada zaman British saling berasingan dan memisahkan pandangan antara kaum. Setiap kaum juga menganggap diri mereka sebagai warga negara tempat asal dan hanya berhijrah untuk mencari rezeki dan bukannya untuk bermaslauti. Fahaman sebegini telah menyebabkan mereka tidak terlalu mengambil berat aspek perpaduan dan pendidikan tempatan kerana perbezaan pendapat serta mereka berpegang teguh dengan sentimen kaum masing-masing. Seterusnya kita beralih kepada rujukan yang terakhir kajian literatur iaitu rujukan ke-6 yang bertajuk Sekolah Satu Aliran Satukan Kaum. Menerusi sumber Aziz Yahya, Sinar Harian Laporan 2020, antara dapatan kajian melalui pembacaan yang diperolehi ialah sistem pendidikan yang kepelbagaian menyukankan penyatuan etnik. Setiap etnik atau kaum sedikit sebanyak ada sentimen asabiah atau semangat kesukuan terhadap puak masing-masing. Orang muda diasingkan daripada bergaul dan berasimilasi sesama mereka di Malaysia seperti di sekolah kerana terdapat perbezaan kaum dan aliran pendidikan tersendiri. Mereka lebih selesa menggunakan bahasa ibunda masing-masing walaupun sudah ditetapkan di Malaysia bahawa bahasa ibunda kita merupakan bahasa Melayu. Profesor Dr. Teo Kok Siong berpendapat sistem sekolah vernacular yang diamalkan sejak dahulu lagi menghalang pembentukan identiti nasional dan mewujudkan pengasingan etnik di negara ini kerana kurang kepercayaan kaum. Dan kenyataan ini telah disokong oleh pensyarah kanan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar. Jadi, antara alternatif yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan ialah kerajaan perlu mengusahakan agar sekolah satu aliran perlu diterima sebagai satu wahana untuk membentuk identiti perpaduan kaum menerusi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Amira binti Saiful Anwar 2019 31455. Okey, di sini saya akan membincangkan tentang dapatan dan perbincangan Okey. Dasar pengasingan kaum yang dilakukan oleh British di negara ini bertujuan melemahkan penekangan orang tempatan terhadap penjajah. Orang Melayu disisihkan, diasingkan di kampung-kampung India, di estet, dan manakala orang Cina di badan bandar. Pengasingan ini bertujuan untuk menghalang wujudnya persefahaman atau menguatkan penentangan terhadap penjajah. Pengasingan ini berjaya mencapai matlamat apabila semua kaum terpisah dengan cara yang sangat sistematik. Okey, tetapi selepas negara ini mencapai kemerdekaan dan penjajah balik ke negara asal mereka, dasar penjajah diteruskan tetapi dalam bentuk yang baru dengan wujudnya sekolah berteraskan kaum iaitu sekolah vernacular. Perpaduan di kalangan kumpulan etnik di Malaysia sukar dicapai kerana sistem sekolah pelbagai aliran negara itu membolehkan sekolah-sekolah berkenaan menggunakan bahasa ibunda
etnik dan bukannya bahasa kebangsaan sebagai medium pengajaran dan perantaraan mereka. Selain itu, kami juga dapat beberapa dapatan yang kami akan ulaskan. Kami dapat 3 ya, iaitu pertama, mengkaji kesan apabila sekolah vernacular ditubuhkan yang menjejaskan hubungan etnik dan identiti bangsa yang semakin memburuk. Yang keduanya adalah mengkaji cara pemikiran setiap pelajar apabila sekolah vernacular diwujudkan di Malaysia, sama ada ianya dapat memberi jurang komunikasi antara pelajar berlainan kaum. Dan yang ketiganya adalah mengkaji kesan apabila bahasa ibunda kaum majoriti sahaja yang kerap dipertuturkan di sekolah, manakala bahasa kebangsaan pula disisihkan. Jadi saya di sini akan membahaskan perbincangan dan dapatan saya yang pertama, iaitu mengkaji kesan apabila sekolah vernacular ditubuhkan yang menjejaskan hubungan etnik dan identiti bahasa yang semakin memburuk. Okey, aspek perpaduan dan hubungan etnik negara masih berada dalam tahap yang kurang memuaskan ya. Kesan daripada sistem pendidikan pelbagai aliran yang wujud dalam negara. Hal ini kerana banyak yang membabitkan hak keistimewaan orang Melayu dan juga menjadi asas perlembagaan yang dipertikaikan oleh golongan, terutamanya golongan muda ya, dari etnik yang lain. Isu pendidikan vernacular perlu difahami kerana melalui pendidikan lain inilah terbentuknya polarasi kaum. Polarasi ini pula terus-menerus menyalurkan British dengan sumber manusia tanpa sebarang tentangan dan kesulitan. Maaf. Okey. Tapi jika kita teliti, pendidikan vernacular pramerdeka ini juga menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan moden di negara kita. Sehingga kini, walau bagaimanapun terdapat kesan negatif ya, iaitu menyebabkan orientasi terhadap negara ibunda masing-masing. Sekolah yang memberikan kebebasan wujudnya sekolah Cina, sekolah India yang telah menyebabkan masyarakat negara ini tak menuju kepada perpaduan kaum, dan ini disedari ianya bercanggah ya dengan kepentingan terhadap perpaduan. Oleh hal demikian, kita boleh menyeru ya pihak kerajaan perlu melakukan sesuatu perkara agar hubungan etnik antara kaum tidak terjejas. Sebagai contoh, kerajaan boleh mewajibkan program sekolah-sekolah yang menganjurkan oleh para guru mengekalkan hubungan etnik antara kaum di sekolah dan pastinya menambah baikkan identiti setiap kaum. Contohnya, pihak sekolah boleh mengadakan program atau aktiviti budaya bahasa di sekolah pada setiap minggu atau 2 minggu sekali. Okey, untuk minggu budaya, hal ini sangat penting kerana dapat mengajar pelajar untuk mengenal budaya etnik dan adat resam pelbagai kaum. Okey, para pelajar dapat mempelajari macam makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi ia dapat membuka mata pelajar-pelajar atau anak muda di Malaysia. Terdapat pelbagai kaum dan etnik yang harus kita hormati setiap ajaran budaya dan kaum kalangan masing-masing. Okey, kita juga perkara-perkara ini sebenarnya tidak akan menghalang kita dari memantabatkan bahasa kebangsaan lah. Ya, di setiap sekolah, kerana bahasa kebangsaan akan tetap menjadi perantaraan di setiap sekolah, termasuk sekolah vernacular dan harian kita juga sebenarnya. Dan juga pihak sekolah juga boleh memberi kesamarataan antara pelajar, tidak mengira bangsa lah. Contoh pada hari raya, pihak sekolah boleh bagi duit raya dalam semua kaum, tidak khususnya kepada kaum Melayu saja. Okey. Oleh perkara-perkara yang sedemikian, ia tidak akan menjejaskan hubungan etnik sesama sendiri dan identiti bangsa akan semakin membaik. Seterusnya, yang kedua ialah
mengkaji cara pemikiran setiap pelajar apabila sekolah vernakular diwujudkan di Malaysia, sama ada ianya dapat memberi jurang komunikasi antara pelajar berlainan kaum. Dalam kalangan Melayu, selaku penduduk majoriti Malaysia, wujud perpecahan dan perbelahan sesama mereka. Apalagi dalam sebuah negara yang dihuni kaum Cina, India dan kelompok lain. Seterusnya, di Malaysia, selain sekolah kebangsaan, kita turut mempunyai sekolah vernakular yang menggunakan bahasa pengantar Cina dan Tamil. Jadi, usaha membentuk kesatuan dalam kalangan penduduk dari peringkat awal sudah ada sedikit kesukaran kerana orang muda diasingkan daripada bergaul dan berasimilasi sesama mereka. Ini menyumbang kepada jurang persefahaman antara kaum. Jadi setiap kaum di Malaysia sudah diasingkan dalam bentuk pendidikan. Sedikit sebanyak mereka akan mempunyai mentaliti mengasingkan diri daripada bergaul dengan kaum lain. Mereka juga akan lebih selesa menggunakan bahasa ibunda masing-masing, sedangkan faktor bahasa boleh menjadi alat penyatuan dalam sesebuah negara. Sebagai contoh, Thailand dan Indonesia, penduduk di situ sudah selesa berbahasa Siam. Dan begitu juga masyarakat Tionghoa Indonesia yang selesa berbahasa Indonesia. Itu semuanya hasil sekolah satu aliran kebangsaan. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia perlu menitik beratkan perkara ini sebagai perkara yang serius untuk melindungi bahasa kebangsaan kita daripada dipinggirkan oleh bahasa ibunda. Kerajaan Malaysia boleh mewujudkan suatu program yang akan dijalankan oleh guru-guru untuk memastikan pelajar tidak berkomunikasi hanya dengan kelompok kaum yang sama, malah akan berkomunikasi dan duduk dalam kelompok berbagai kaum dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar mereka. Contohnya, pihak sekolah boleh mengajarkan pertandingan atau kempen berkaitan bahasa kebangsaan yang akan disertai oleh para pelajar. Hal ini kerana anak-anak muda atau lebih dikenali sebagai pelajar, mereka menyukai program yang berbentuk aktiviti seperti itu. Oleh itu, pihak sekolah boleh menggunakan peluang ini untuk mengajarkan aktiviti berkaitan bahasa Melayu. Dari aktiviti seperti ini, para pelajar akan bekerjasama, tidak mengira kaum untuk menyiapkan aktiviti bahasa kebangsaan tersebut. Selain itu, dalam aktiviti berkumpulan, para pelajar akan berkomunikasi antara sesama mereka dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Jadi, jika terdapat pelajar berbangsa selain Melayu yang tidak fasih berbahasa Melayu, pasti terdapat kawan-kawannya yang berbahasa Melayu yang akan membantu mereka memperbetulkan penggunaan bahasanya melalui aktiviti seperti itu. Oleh itu, wujudnya sekolah vernakular di Malaysia tidak akan menghilangkan penggunaan bahasa kebangsaan kerana terdapat pelbagai aktiviti dan kempen berkaitan bahasa Melayu di sekolah. Ia juga memberi impak positif kepada para pelajar dari pelbagai kaum untuk berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Selain dari itu, perkara seperti ini juga tidak akan memberi jarang komunikasi antara pelajar berlainan kaum di sekolah vernakular. Saya akan masuk poin yang ketiga, iaitu mengkaji kesan apabila bahasa ibunda kaum majoriti sahaja yang kerap dipertuturkan di sekolah manakala bahasa Melayu disisihkan. Sistem pendidikan telah dikenal pasti sebagai zaman penyisihan kerana telah mewujudkan sekolah dan pelbagai aliran. Hal ini menimbulkan kesan negatif pada pendidikan kebangsaan kerana dilihat dari aspek sosial adalah kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. Pengenalan sistem pendidikan berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar menyebabkan masyarakat di Malaysia telah terpisah antara satu sama lain. Walaupun sudah lama merdeka, sistem pendidikan negara kita masih dicengkap oleh bibit perpecahan dan pengasingan dengan wujudnya sekolah berasaskan pada kepentingannya budaya etnik dan bertunjakan kepada negara-negara asal kaum pendatang khususnya dari benua India. Perkara ini sangat membimbangkan kerana lama-kelamaan bahasa kebangsaan akan terus disisihkan dan perkara ini tidak seharusnya dibiarkan berlaku. Hal ini kerana bumi Malaysia merupakan hak Melayu.
bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu pula seharusnya menjadi bahasa pengantar di sekolah serta seluruh Malaysia untuk menyatupadukan pelbagai kaum yang ada di Malaysia ini. Dengan wujudnya sekolah vernakular, kerajaan perlulah melakukan sesuatu agar bahasa kebangsaan tidak disisihkan di kalangan pelajar. Assalamualaikum semua, saya Nurfah Nazriana akan membentangkan metodologi bagi kajian kes kumpulan 5. Kaedah kajian yang telah dipilih adalah kaedah kualitatif yang digunakan bagi menghimpun data, memperoleh makna dan pemahaman daripada kajian kes. Bagi rangka bentuk kaedah kajian, ianya adalah berdasarkan rujukan, pengumpulan data dan analisis. Saya Muhammad Syakir Fazli akan memberikan kesimpulan terhadap kajian kes yang telah kami lakukan. Kesimpulannya, pendidikan sekolah vernakular wujud kerana dasar pengasingan kaum yang dilakukan oleh British di negara ini dengan tujuan melemahkan penentangan orang tempatan terhadap penjajah. Perkara pertama yang dititik beratkan dalam kajian ini ialah mengkaji kesan apabila sekolah vernakular ditubuhkan yang menjejaskan hubungan etnik dan identiti bangsa yang semakin memburuk. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan sekolah vernakular telah menyebabkan masyarakat negara ini tidak menuju kepada perpaduan kaum dan ini disedari bercanggah dengan kepentingan terhadap perpaduan. Di samping itu, melalui kajian ini juga kami dapat mengkaji cara pemikiran setiap pelajar apabila sekolah vernakular diwujudkan di Malaysia, sama ada ianya dapat memberi jurang komunikasi antara pelajar berlainan kaum. Hasilnya, setiap kaum di Malaysia sudah diasingkan dalam bentuk pendidikan. Secara tidak langsung, mereka akan mempunyai mentaliti mengasingkan diri daripada bergaul dengan kaum lain. Akhir sekali, kami dapat mengkaji kesan apabila bahasa ibunda kaum majoriti sahaja yang kerap dipertutur di sekolah, manakala bahasa kebangsaan pula disisihkan. Pengenalan sistem pendidikan berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar menyebabkan masyarakat di Malaysia terpisah antara satu sama lain. Dalam keadaan seumpama ini, menyebabkan perpaduan kaum sangat sukar dipupuk kerana tidak ada satu bahasa yang dijadikan bahasa rasmi yang boleh menyatukan semua masyarakat ketika ini. Oleh itu, dengan wujudnya sekolah vernakular, kerajaan perlulah melakukan sesuatu agar bahasa kebangsaan tidak disisihkan di kalangan pelajar. Sekian, terima kasih.